Muhibin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dibelenggu, buntu tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang sakapan pakar bidang. Biar kata bersilang pendapat melintang, tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, testing. Kaifahalukum? Alhamdulillah. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jelas tak Abirwan? Suara Agak putus-putus. agak putus-putus. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, dengar tak Abang? Abirwan, okey. Alright, clear. Cantik. Okey, clear. Okey. Alright. Sorry banyak. So, bismillah. Sikit. It's okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara saya yang mulia, Faris Zulkarnain, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Abang saya? Masya-Allah. Masya-Allah sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. So sekarang ni apa ni? Kalau boleh kita nak minta Faris buat apa? Tukar orientation kamera ke landscape boleh tak? Boleh. Sekejap Alright. Sementara Faris betulkan dia punya orientation camera, boleh tak kita say hi kepada semua yang sedang menonton Duduk Podcast one to one. Haya dihaya, alhamdulillah. Yes, betul. Duduk Podcast live malam ni sesi one to one bersama-sama dengan saya Erwan Muhibin dan juga tetamu istimewa Brother Faris Zulkarnain, masya-Allah. Dan insyaAllah malam ni kita nak bincang, kita nak duduk bincang dan faham tentang satu topik yang menarik bermula dari buku. Dan kita tak mahu melengahkan masa. Tapi sebelum tu, kepada semua yang menonton dari page Ungu Network, page Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri dan juga kepada dari semua yang menonton dari page Ultimate. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami dalam Duduk Podcast. Kalau boleh kita nak mohon pula. Ni lapar lah ni. kita nak mohon anda kita nak mohon semua bantuan semua untuk sharekan sesi live kita ni, okey? Dan permohonan untuk share tu daripada kami insya-Allah keluarga Ungu Network dan juga Dar Media TV. Yes. Alright, Faris, first and foremost, sekali lagi, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sekali lagi abang, apa khabar? Alhamdulillah. Banyak kali tanya khabar, banyak kali sebut Alhamdulillah, banyak bersyukur dan siapa yang hamba-hamba Allah yang bersyukur dan Allah akan tambahkan. Kan? Betul tak? InsyaAllah. Betul bang. InsyaAllah. Semakin banyak Okay, kita Faris. bersyukur, semakin banyak Allah tambah insyaAllah.
Betul. Mudah-mudahan kita semua digolongkan daripada orang-orang hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Yang selalu banyak bersyukur insya-Allah. Okey Faris, boleh tak sebagai permulaan pada malam ni kita nak kenal Faris dengan lebih dekat supaya kita boleh lebih cinta insya-Allah cinta for the sake of Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Boleh tak kita nak minta Faris kenalkan diri sedikit dan cerita sedikit tentang apa usaha-usaha Faris sekarang? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedikit je bang kan? Tak payah banyak kan? Sedikit tu permulaan. Sedikit tu And then kena sedikit lagi. And then sedikit lagi. So sedikit-sedikit nanti jadi banyak insyaAllah. Sedikit-sedikit jadi bukit lah. Betul. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama diberi Muhammad Faris bin Zulkarnain. Saya ni orang asalnya daripada Pekan bang. Pekan Pahang. Lahir dekat sana. Orang Pahang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mendapat pendidikan awal di Pahang juga. Menengah pun di Pahang. Seterusnya masuk UiTM Jengka. Kemudian habis UiTM saya pergi Malaysia sekejap. Belajar sikit-sikit. Kemudian balik. Belajar sikit-sikit Belajar sikit-sikit lah. Kemudian balik dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Startlah buat buku yang pertama and then buat bisnes yang pertama dan alhamdulillah masih sampai sekarang masih buatlah buku dan sedikit bisnes alhamdulillah. Masya-Allah. Dan Allah saya sedang dah berkahwin, dikurniakan 2 orang anak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan itu je kot secara ringkas. Kalau ada apa-apa lain. Baik, Masya-Allah. Saya nak tanya tadi yang belajar di Mesir tu, tapi sebelum tu kalau kita tengok Faris Faris Zulkarnain punya Instagram, kat situ dia tulis motivational speaker, businessman, speaker, writer, dan beliau sebenarnya adalah CEO kepada satu syarikat yang dinamakan Nur Al Hikmah. Dan dia salah seorang board of director untuk Reconnect Live dan juga Lumiere Film, Masya-Allah. Dan beliau adalah tadi kan kita semua dengar yang Faris sebut dia seorang penulis buku kan. Dia dah tulis 6 buku. Alhamdulillah. Dia dah tulis 6 buku dan kita harap-harap dia tak berhenti menulis sebab kita percaya banyak lagi ya ilmu yang ada dalam dada dan minda dan hati Tuan Faris. Untuk kita sama-sama nak ambil manfaat daripadanya. Masya-Allah. Jamalah As-Sagaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah share dan kepada yang teman-teman yang lain yang juga menonton boleh juga share. Puan Johari, waalaikumsalam. Wah, roommate ni. Faris, your roommate kah? Ya, roommate kawan baik. Roommate kat mana ni? Roommate kat mana? Di Mesir? Di UiTM. Masya Allah. Terima kasih roommate. Roommate kat Mesir jadi abang ipar. Masya Allah. Okey. Kita nak tanya pasal Mesir tu. Saya kalau tak salah yang titik mulanya adalah di Mesir, betul tak? Yang di mana Faris bertemu dengan seorang guru. Seorang sosok guru yang telah memberi telah memberi inspirasi, telah membukakan satu pintu dalam hati, dalam minda Faris. Betul tak? Adakah cerita yang saya dengar tu benar? Betul juga, betul. Boleh Faris ceritakan sikit? Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Sebenarnya bermula daripada UiTM Jengka. Kalau kita nak relatekan dengan menulis ni, saya ni memang daripada menengah lagi kot. Minat menulis lah. Sebab minat menulis tu kita ada blog kan. Bila ada blog ni kita menulis lah. Tak kisahlah kita nak tulis apa-apa kan. Jadinya saya ada blog. Saya menulis sikit-sikit. Walaupun yalah blog dulu bukanlah tulis benda-benda yang bermanfaat sangat pun. Just blog kan. Blog just cerita kita punya life kehidupan kan. Zaman dahulu punya blog kan. Ada lagi ke blog tu? Saya dah saja dah tapi dah tak ada dah. Okay. Allah Sayyidina Muhammad. Dan waktu di UiTM saya ambil kos pengurusan ladang. Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Tapi dalam masa yang sama dekat UiTM memang saya minat juga belajar
Bahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sering kali pergi belajar di kelas luar dengan beberapa orang guru secara tidak langsung lah. Sikit-sikit macam tu, dan rentetan daripada minat, sebab kita dah bermula dekat UiTM Jengka tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya pergilah ke Mesir untuk belajar sikit-sikit dan tak belajar apa ni Arif Faris yang sikit-sikit ni? belajar sikit-sikit. Belajar apa? Belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Arab sikit-sikit. Tapi taklah pandai bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sikit-sikit, betul, belajarlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Belajarlah belajar kitab sikit-sikit dengan beberapa orang asatizah. Dan kemudian tapi bukanlah ustaz. Belajar sikit-sikit sekadar untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk untuk tambah sikit ilmu. Kemudian barulah balik ke Malaysia. Sikit-sikit je, sebabnya saya belajar sekejap je. Bukanlah proper dan formal macam orang lain yang belajar bidang agama. Jadi itulah secara ringkas je lah. Kalau soalan yang Ahmad Irwan tanyakan tadi lah. Yes. Bahkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, waktu di UiTM Jengka dan di Mesir pun dah memang ada beberapa orang guru yang saya selalu lazimi, bahkan sampai sekarang alhamdulillah. Boleh Faris namakan tak antara guru-guru yang Faris dekat daripada dulu sampai sekarang? Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau daripada UiTM tu saya ada antaranya Ustaz Ahmad Nafiri. Rumah dia dekat dengan UiTM. Dulu waktu pagi-pagi kadang-kadang selalulah pergi rumah dia naik kereta kan, setengah jam sebelum masuk ke kelas tu, pergi belajar sekejap selepas subuh. Baik. Dan bawah Sayyidina Muhammad waktu UiTM saya dapat juga dengan Al-Fadil Ustaz Abdul Kadir, tapi taklah dekat bawah Sayyidina Muhammad sebab Ustaz duduk KL waktu tu. Kemudiannya di Mesir saya Allahumma salli Sayyidina Muhammad rapat dengan Ustaz Ahmad Fahmi Syed Nordin. Tu apa lah sebab roommate kan. Masya-Allah. Bawah Sayyidina Muhammad Ustaz Syukri Nazar. Pernah juga lah belajar sikit-sikit dengan Ustaz Nazrul. Tapi belajar sikit-sikit lah. Tak adalah terlalu detail, tak adalah pandai sangat lah. Macam tu sekadar basic-basic macam tu. Dan bawah Sayyidina Muhammad wala Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya balik ke Malaysia dan buat buku yang pertama saya. Masya Allah. Apa yang menjadi pencetus kepada Faris untuk menulis buku tu? Yes, Faris seorang penulis daripada sekolah menengah, menulis blog dan sebagainya. Tapi menulis buku ni satu cabaran yang agak tinggi bagi seorang penulis biasa. Contohlah kalau daripada seorang penulis blog nak terus tulis buku, kalau dalam arti kata sebelum berleluasanya e-book, sebelumnya famousnya apa orang kata e-book lah kan. Betul. Dia satu cabaran yang satu lompatan kepada satu cabaran daripada satu tahap yang apa orang kata bukan rendah lah, tapi lompatan tu agak tinggi. Apa yang mendorong Faris untuk menulis buku dengan secara betul, serius. dengan secara serius betul. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buku yang pertama saya tulis pada 2013. Buku yang bertajuk Nota Bawa Sahabat. Macam mana terhasilnya buku tersebut? Actually saya bawah Sayyidina Muhammad nak tulis satu nasihat kepada seorang kawan saya. Waktu tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami ada sedikit salah faham. Kemudiannya saya ni jenis bawah Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tak suka, tak pandai nak berterus terang kan, nak cakap kan. Jadinya medium yang saya biasa ataupun mudah adalah dengan menulis. Maka terhasillah buku yang pertama tersebut. Apa kesalahfaham yang salah faham tu yang sekarang ni saya membuatkan saya tertanya sampai membuatkan Faris tulis buku. Salah faham yang actually tak ada salah faham yang Allahumma salli ala Sayyidina yang besar pun. Nama pun salah faham kan, bukan kesalahan yang dilakukan oleh siapa-siapa. Jadinya Allah Sayyidina Muhammad bukanlah core tu terhasilnya buku disebabkan totally tu, tapi waktu tu
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin itu menjadi turning point ataupun titik tolak kepada permulaan bagaimana terhasilnya buku yang pertama. Ya. Itulah. Tak, subhanallah. Ya. Apa tak, saya tertarik tu lah. Kenapa saya tanya, sebab yang lebih menyinar adalah dan bagi saya adalah usaha Faris untuk menyampaikan contohlah kalau itu salah faham, usaha Faris tu sampai tulis buku macam kalau bahasa kasarnya nak damaikan keadaan, nak memberi kefahaman, nak memberi pencerahan kan. Betul. Sampai menulis buku lah kan. Itu maksudnya tindakan itu yang lebih menyinar lah. Bukan saya saja nak tanya salah faham tu, memang kita dididik untuk tidak korek berhal-hal. Kalau media itu yang disuka, betul tak? Kalau sekarang ni yang salah faham tu lah dia nak tahu apa benda Faris, apa yang dah jadi, apa kau dah buat, apa kawan kau dah buat kan. Tapi subhanallah, padahal tak ada apa-apa pun. Tapi nak katakan Faris, Allah beri ilham pada Faris untuk menulis sebuah buku. Masya Allah. Dan adakah buku tu masih lagi dipasarkan? Ada lagi di pasaran? Tak. Saya memang cetak waktu tu 2,000 naskah saja. Bahkan buku manuskrip tu saya siap waktu kat Mesir lagi. Saya masih ingat daripada Mesir lagi saya call printer which is pencetak di Malaysia. Saya ada buku dah cetak, macam mana harganya dan lain-lain. Saya uruskan proses tu waktu di Mesir lagi. Dan bila saya balik ke Malaysia, terus saya proceed. Terus saya keluarkan buku tu. Masya Allah. Okey, kalau boleh sebelum kita pergi kita rehat sebentar dengan video yang pertama, saya nak tanya sikit tentang proses Faris untuk sekarang dah cetak, dah ambil tahu tentang macam mana nak cetak buku. Balik Malaysia, buku dah tercetak. Maksudnya dah betul. Buku tu dah ada lah. Okey. Pemasaran tu pula waktu itu, macam mana Faris pasarkan? Macam mana Faris sebarkan buku tu? Okey. Waktu tu ialah 2013 kan. Media sosial taklah aktif sampai macam sekarang. Bahkan mungkin cara pemasaran online tu tidak seaktif ataupun tidak seagresif seperti sekarang ni. Waktu tu tapi saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya orang yang biasanya rasional juga. Bukan maksudnya macam ni. Saya orang yang plan juga. Saya cakap waktu tu saya buat kira-kira kalau aku cetak 2,000 buku dengan harga, saya kalau tak salah saya lebih kurang dalam RM2 lebih kot waktu tu. Saya keluarkan modal lebih kurang dalam RM4,000 lebih, kat RM5,000 lah. Sebab buku tu nipis. Saya kata okey, berapa aku nak kena jual untuk cover the cost. Right. Kan? Jadi kita tengok, okey, contohnya buku tu harga RM10. Kos Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad RM5,000. Jadi berapa yang kita nak kena jual? Kita kena jual 500 buku. 500 kali 10. Jadi kita list down kan. Mampu tak aku nak jual 500 buku? Okey, mampu macam mana? Sebab kita kena ada figure. Contohnya, okey, ni kawan sekolah ada 100 orang. Katalah katalah 30 orang boleh beli. Kawan you ada berapa orang sini? Ni kawan-kawan sekian ni ada orang berapa? Kita saya note kan tengah-tengah. Okey. Kalau saya terbit buku ni, saya keluar sendiri waktu tu, self publish lah. Waktu tu self publish kan. Saya keluar buku sendiri tu, saya boleh habiskan. Bahkan mungkin maksudnya boleh cover the cost. Sebab waktu tu saya ingat lagi saya pinjam duit mak saya juga untuk cetak kan. Kita waktu tu baru umur berapa kan. Jadinya nak duit yang sampai 4-5 ribu bukanlah kita ada sangat. Sayyidina Muhammad bahkan separuh saya terpaksa pinjam mak saya. Jadinya that's why saya list down. Bahkan itu yang saya sebutkan kepada kalau kadang ada sahabat-sahabat yang sekarang pun bila dia orang nak terbit sendiri buku pun saya beritahu saya beritahu perkara yang sama. Boleh terbit buku, cumanya list down. Ada kemampuan tak untuk at least cover the cost. Kalau boleh dapatkan cost tu, and then bismillah, go on. Dan kebanyakan orang yang terbit sendiri walaupun dia tidak ternama, bukanlah orang yang ada nama dalam media sosial, bahkan dia boleh jual dengan dapat balik kos. Mereka bahkan ada yang dapat untung boleh dapat ganda-ganda lah.
Tak, Masya Allah. Itu yang saya sendiri, kalau boleh saya kongsi, saya sendiri pernah pergi hadir, pernah pergi bertemu dengan Faris untuk minta nasihat. Dan betul, memang Faris nasihatkan dari segi sudut pemasaran tu. Setengah orang, kalau saya boleh, apa orang kata, melalui pengalaman saya sendirilah, kita lepas tulis sesuatu, kita lepas produce sesuatu, lepas kita hasilkan sesuatu, buku ke, lagu ke, proses kreatif tu berhenti. Seolah-olah berhenti kat situ lah. Masuk proses nak macam mana nak jual pula. Macam mana nak pasarkan. Dan kena bezakan pemasaran dan jualan lain. Kan? Pemasaran satu disiplin dan marketing and sales is different. So maksudnya Faris awal-awal dari buku pertama lagi Faris dah faham yang aku bukan saja perlu tulis buku ni, bukan saja aku perlu bukan saja ini luahan hati aku dan selepas aku dah tulis dengan sebaik mungkin dah selesai tugas aku, bukan kan? Betul. Ramai daripada orang tak faham, termasuk diri saya sendiri. Lepas dah buat lagu, aku tak pandai lah. Tak pandai. Kalau selalu cakap tak pandai, memang tak ke mana lah. Dan pasal zaman sekarang ni pula, dengan teknologi yang ada, memang mudah untuk kita pasarkan produk kita sendiri kalau kita faham macam mana nak guna alat pemasaran tu, medium. kan? Betul. Yes, medium tu, Masya Allah. Yang tu saya nak maybe nak apa orang kata, nak tanya lagi tentang tu. Dan tadi Faris ada sebut tentang pinjam duit mak, membuatkan saya teringat satu kisah yang mungkin ramai tak tahu di luar sana, tapi saya nak bangkitkan di sini. Kerana apa? Nanti kejap lagi kita cerita. Saya bagi teaser sikit. Ini berkenaan dengan membeli barang dengan kad mesra. Nanti kita nak tanya Faris tentang cerita tu, insyaAllah. Selepas kita kembali selepas video ini, okey? Jangan ke mana-mana. Masya Allah, macam promo video untuk buku Faris Kembara Masyar. Luar biasa dia punya Faris Jamalah As-Sagaf. Masya Allah, tabarakallah, betul. Luar biasa kan dia punya promosi. Ahmad is my son. Okay. Nanti kita tanya lagi Jamalah As-Sagaf. Which Ahmad are you referring to? Okay. So insyaAllah. So we are back with brother Faris Zulkarnain, insya-Allah tetamu kita yang istimewa dalam Duduk Podcast. Terima kasih kepada semua yang setia bersama-sama dengan kami. Tadi video pendek tadi itu adalah video promo untuk buku yang terkini yang Faris tulis, yakni Kembara Masyar. So Faris, daripada semua buku, apanya special Kembara Masyar ni sampai dia ada video promo yang sebegitu hebat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Actually buku Kembara Masyar ni pada peringkat awal ni sebenarnya dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya masih ingat lagi kan bagaimana terhasilnya buku Kembara Masyar ni. Actually dia ada beberapa sebab lah. Yang pertamanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sentiasa terfikir kan. Allahumma salli sayyidina Muhammad, aku akan mati satu masa nanti, bahkan kita semua akan matilah. Cumanya Allahumma salli sayyidina Muhammad, macam mana saya kata saya nak buat persediaan untuk menghadapi kematian tersebut. Bahkan saya perlu tahu apa yang saya bakal lalui bila saya mati nanti. Maka bermula dekat situ saya buatlah sedikit Allahumma salli sayyidina Muhammad.
bacaan dan kajian. Oh, aku kena buat buku Kembara Mahsyar. Kembara Mahsyar ni sebab waktu tu saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Yelah, kita tahu. Kebanyakan kepada kita tahu. Kita kat dunia. Lepas ni kita mati. Kita mati masuk kubur. Lepas kubur, kita pergi ke Padang Mahsyar. Semua orang tahu. Padang Mahsyar. Tapi dekat kubur tu apa yang berlaku? Dekat Padang Mahsyar tu apa yang berlaku exactly? Apa laluan-laluan yang dulu saya pun Titian Sirat kat mana Mizan kat mana, kita tahulah benda tu kat Mahsyar, tapi apa yang sebenar-benarnya berlaku, bila kita tak tahu, jadinya macam mana kita nak buat preparation dan Allahumma salli, bermula daripada situ yang terhasilnya buku Kembara Mahsyar sebenarnya untuk saya sendiri. Memang sejujurnya memang saya buat untuk diri saya sendiri. Sebab tu waktu tu saya sebenarnya tak expect pun buku ni boleh, alhamdulillah, boleh macam Abang Irwan katakan tadi, ada video macam tu, boleh buat proper buku, bahkan sekarang ni ada box kan. Waktu tu sebenarnya yelah, saya balik daripada Mesir, saya pernah ajak Ustaz Syed Abdul Qadir untuk buat satu syarikat penerbitan. Maka Ustaz bersetuju, satu usaha yang bagus Ustaz kata. Dan bahkan Ustaz ajak lagi salah seorang daripada kawan sahabat beliau waktu tu, Heliza Helmi. Dan waktu tu saya pun memang kenal dengan Heliza Helmi, sebab saya pernah bekerja dengan mereka semua, dan maka terhasillah satu company Nur Al-Hikmah sampai sekarang. Alhamdulillah, Nur Al-Hikmah adalah sebuah syarikat penerbitan buku, dan secara lazimnya buku-buku memang akan diterbitkan di bawah Nur Al-Hikmah. Cumanya waktu tu Kembara Mahsyar ni saya minta izin ni pada Ustaz Syed dan Heliza. Pada ketika itu saya kata, Ustaz, Kak Jah, Kembara Mahsyar ni boleh tak kalau Faris nak terbit sendiri? Sebab waktu tu saya bajet lebih kurang dalam dapat jual 1,000 hingga 2,000, okey dah, alhamdulillah. Sebab waktu tu saya ada niat saya nak settlekan bahawa saya Sayyidina Muhammad sedikit hutang-hutang saya yang saya ada. Kemudiannya bahawa saya Muhammad, saya kata kalau rezeki saya nak bawa saya nak pergi nak bawa mak pergi umrah. Saya nak pergi umrah. Alhamdulillah ada rezeki, cuma COVID tahun lepas kan, tak berkesempatan. InsyaAllah kalau lepas pada COVID ni insyaAllah lah. Maka sekadar itu sahajalah, maksudnya tak adalah berpandangan terlalu jauh nak pergi sampai, kalau tengok ada perancangan nak buat filem dan lain-lain. Bahkan saya nak buat sekadarnya. Cumanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembara Mahsyar ni dia berbeza dengan buku-buku yang lain yang saya tulis, kerana memang saya sangat menitik beratkan tentang banyak aspek. Saya dulu Abang Irwan waktu kat Mesir, saya ingat lagi saya pernah tulis satu buku. Saya nak buat satu buku yang menghimpunkan kisah para ulama ataupun kat Mesir kan dia banyak makam-makam para ulama. Jadi saya pernah tulis, bahkan saya rasa dalam 3-40 muka surat dah tulis. Mungkin lebih kurang, mungkin lebih, tentang para ulama yang ada di Mesir pada ketika itu. Sedikit biografi ringkas lah. Kemudiannya pada hari Jumaat, Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kami pergi solat Jumaat. Habis solat Jumaat, kami nak pergi makan tengah hari, tiba-tiba ada sahabat dia berlari ke arah kami dan beritahu, rumah korang kena pecah. Kami pun terkejut, terus pergi ke rumah, tengok rumah memang kena pecah. Kami tengah sembahyang Jumaat, rumah waktu dia mesti kena pecah. Dan apa yang hilang, waktu tu saya hilang iPad, saya hilang laptop, kawan saya pun hilang tablet, ada yang hilang, saya ingat lagi recorder yang saya rakam majlis-majlis pengajian ilmu pun hilang. Recorder Sony waktu tu, bahawa saya Sayyidina Muhammad. Dan hari keesokannya kebetulan ada Al-Fadhil Ustaz Syed, dia ada datang dengan rombongan Malaysia waktu tu, Ustaz di Malaysia, dan kebetulan dia ada datang ke Mesir untuk kalau tak silap saya menghadiri Ma'rad Sayyidina Muhammad, pesta buku di Mesir pada ketika itu. Dan kami ceritalah, Ustaz, anak punya manuskrip hilang. Sahabat saya Uluan pun, Ustaz Uluan pun kata, betul lah, saya pun anak punya manuskrip pun hilang. Dan Ustaz pun ada cerita dulu dia
apa ni, Ustaz pernah tulis satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tak salah saya, satu kitab berkenaan dengan faraid. Dan nak dijadikan cerita, kalau tak silap saya, hadis rosak dan hilang manuskrip tersebut. Lalu Ustaz adukan kepada guru beliau, maka kata guru beliau, boleh jadi kamu tidak ikhlas dalam menulis. Saya waktu tu saya dengar tu, saya rasa macam tersentak. At the after that, saya memang sangat menjaga, saya sangat nak ambil partikular dalam bidang penulisan lah. Bahkan buku Kembaran Mahsyar itu saya tulis, padahal sebenarnya tak ada apa pun. Memang saya tulis, saya memang akan ada duduk. Kalau dalam keadaan saya mood tak okey, saya tak akan menulis. Bahkan ada satu ketika tu saya pernah minta tolong wife saya untuk, Allahumma salli ala sayyidina, tolong buat editing buku saya. Saya dia dah buat edit mungkin dalam 5-10 minit. Kemudian saya tanya dia, ayah ada semayang tak? Dia kata tak ada, normal lah kan. Nak edit buku, nak ada air semayang buat apa kan. Saya pun kata, oh ya ke, tak ada. Tak apalah, yang delete balik semua yang dah buat tadi, pergi ambil semayang buat balik kan. Bahasa Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Muhammad. Kenapa terlalu partikular? Sebabnya saya teringat kisah-kisah yang pentingnya kita nak ikhlas dalam buat satu benda. Kalau tak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau tak kerana ikhlas, bagaimana kita para ulama dahulu daripada berkurun-kurun boleh kekal zaman sekarang. Bila mana kita bagi dengan hati kita, maka insya-Allah dia akan sampai ke dalam hati manusia. Bukanlah saya bahasa Sayyidina Muhammad, bila saya dah tulis Kembaran Mahsyar, alhamdulillah, walaupun tak banyak, tapi saya dapat rasakan bahawa kita rasa sangat seronok apabila buku yang kita tulis tu bagi manfaat dan bagi kesan kepada orang yang membacanya. Bahkan saya pun tak sangka dengan, alhamdulillah, boleh jualan bagus dan bahkan saya boleh buat pelbagai bentuk dengan buku Kembaran Mahsyar. Saya rasa salah satu asbab dia adalah sebab saya Kembaran Mahsyar ini bukan saya hanya menghimpunkan apa yang disebutkan oleh para ulama. Saya sebutkan dalam buku saya hanya menghimpunkan apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Cuma saya ambil konsep yang mudah. Jadi yang penting saya nak sebutkan tadi, Abang Irwan, bahasa Sayyidina Muhammad, penting untuk kita memang betul-betul ikhlas. Dan bahkan kadang-kadang adalah kadang tak ikhlas, tapi memang saya kalau tak ikhlas Kembaran Mahsyar memang saya akan stop. Jadi alhamdulillah, macam itulah secara ringkas Kembaran Mahsyar, bagaimana proses dia. Dan Masya-Allah. Masya-Allah. Tak, daripada apa yang Faris ceritakan ni, saya dapat untuk mendapatkan kefahaman tu, yakni saya contohlah, asalkan Faris ada kefahaman betapa pentingnya ikhlas, Faris diuji dulu dengan hilang laptop, dengan diuji lah kan. Dan salah satu ujian yang saya tahu kisahnya adalah di mana Faris diuji dengan tak ada duit. Sampai kan Faris terpaksa beli barang keperluan dengan kad mesra. Boleh tak Faris ceritakan pengajaran daripada ujian-ujian macam tu supaya kita boleh faham. Dan kalau saya boleh tambah, kawan-kawan kepada yang menonton sekarang, kalau kita lah kan tak ada duit, kita perasaan untuk minta tolong kepada kawan-kawan tu senang untuk hadirkan. Dan kalau kena pula kawan-kawan kita memang suka menolong, dia senang untuk, kita tak ada rasa malu untuk minta tolong. Tapi kawan-kawan Faris waktu, termasuk juga Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, Faris tidak minta tolong kepada diorang. Diorang hanya tahu kisah tu selepas semuanya dah okey, dan diorang sangat marah kepada Faris. Dan bila saya dengar cerita macam tu, saya tertanya-tanya, kenapa Faris tak minta tolong? Kenapa yang membuatkan Faris boleh lalui benda tu dengan Faris faham tak? Kenapa Faris tak minta tolong? Satu. Dan kenapa Faris lalui benda tu dengan, orang tak tahu. Sampai orang tak tahu. Boleh tak Faris ceritakan pengajaran apa yang Faris lalu tu, dan sampai Faris boleh rasakan pengajaran tu. Silakan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya ni ada satu masalah. Yang pertamanya saya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak suka nak susah orang. Jadinya itu mungkin antara sebabnya kot. Walaupun orang yang kita rapat kadang-kadang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya rasa kalau masih boleh saya ikhtiar ataupun usaha sendiri tanpa minta tolong, saya tak akan menyusahkan orang. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mungkin apa ni at that time tu mungkin bos saya Muhammad itulah yang saya fikirkan nak minta tu. Yalah, walaupun kita ada orang yang kita rapat. Ya. Kita nak pinjam bos saya mana kita tolong tu mungkin tak ada masalah kan. Tapi saya memang tak suka untuk menyusahkan orang. Jadinya bos saya Sayyidina Muhammad itu kot yang menyebabkan saya pun tak tahu ustaz yang tak ajar lah kan. Lepas tu kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia orang beritahu saya Faris. Yang dia orang marah lah, maksudnya sampai kita ada kawan-kawan dekat ada, kenapa Faris tak minta tolong? Dan itu saya nak tanya tu. Why did you, satu Faris tak suka susahkan orang, tapi yang lebih mendalamnya apa Faris? Apa pengajaran yang Faris dapat daripada kau perit tau nak beli barang dengan kad mesra ni. Saya yelah, saya alhamdulillah tak pernah diuji sehebat itu kan, alhamdulillah. Tapi itulah, apa yang lebih mendalam Faris? Adakah Faris rasa terbeban ke masa tu, ataupun Faris rasa macam masya-Allah Faris dah jelas, ini ujian yang aku perlu lalu. Semua orang semua orang yang hebat sebelum aku ni memang ujian macam ni. Ini kecil. Beli barang dengan kad mesra ni kecil. So aku tak perlu membesarkannya. Adakah is that so Faris for you? Ya, betul. Itu salah satunya Abang Iwan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Waktu saya dekat UiTM Jengke, dulu saya pernah belajar. Antara kitab yang saya pernah belajar adalah kitab berkenaan dengan tauhid kan. Risalah tu tauhid, Aqidatul Najin. Kitab-kitab ni dia membicarakan tentang perihal tauhid ataupun bagaimana kita betul-betul meletakkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, dengan dia pemilik segala-galanya kan. Dia nak bagi dia boleh bagi, dia nak ambil dia boleh ambil. Saya ingat lagi sebab tu Abang Irwan, pentingnya kita belajar walaupun saya tak belajar banyak sangat. Kadang-kala apa yang kita belajar tu akan menyebabkan dia akan membekas dalam hati kita, dia akan menjadi satu ilmu yang kita akan dapat gunakan. Walaupun saya tak belajar banyak, tapi saya rasa perkara terjadi disebabkan saya ada belajar juga sedikit-sedikit. Tak kisahlah dengan waktu di Malaysia ke ataupun waktu di Mesir. Jadinya benda tu, ilmu tu Sayyidina Muhammad kita dapat daripada selain daripada pengalaman sebelum munculnya pengalaman daripada pelajaran lah kan, pelajaran. Saya ingat lagi antara sebabnya saya tak suka menyusahkan orang, tapi dan satu benda yang kita yakin bahawa Allah akan bagi yang terbaik kepada kita. Sebagai contohnya kan, waktu saya ingat lagi dalam sebelum saya pergi ke Mesir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayah saya meninggal sebelum saya pergi ke Mesir lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya masih ingat lagi waktu tu ayah saya dah kritikal, dah di tempat kecemasan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doktor panggil salah seorang ahli keluarga untuk masuk ke dalam bilik yang rawatan. Mak saya waktu tu suruh saya masuk. Saya pun masuk. Masuk. Doktor kata, adik, ajar ayah mengucap kan. Kita pun biasa tengok TV kan. Biasa tengok TV ayah mengucap ni, suruh ajar mengucap ni lah macam kan. Kita pun ajarlah mengucap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah habis mengajar tu, doktor pun cabut alat bantuan pernafasan kan. Lepas tu doktor pun cakap, adik, ayah awak dah tak ada. So that's words kan. Bayangkan Abir Wan satu kalam ataupun satu kata-kata yang sangat akan memberi kesan kepada seorang yang terdekat kan. Bila kita berada di samping orang yang kita sayang, tiba-tiba dia kata
Contohlah kalau saya doktor Ahmad Irwan. Ni ayah abang dah tak ada. Kan? Apa yang mampu kita katakan. Tapi waktu tu saya terus teringatkan satu kisah. Sebab kalau tak silap saya dalam beberapa minggu sebelum tu saya pernah belajar satu kitab dengan Al-Fadhil Ustaz Hairul Nizam. Kami tak belajar lah, kami beberapa orang Ustaz Hairul Nizam waktu tu dia ajar salah satu kisah yang disebutkan adalah seorang ulama daripada kalangan Bani Israel, dia kematian isteri dia. Ulama besar dalam kalangan ulama besar daripada Bani Israel, dia kematian isteri dia. Bila dia kematian isteri dia sangat sedih sangat-sangat bila kematian isteri dia lah. Isteri meninggal, siapa tak sedih. Kemudian ada seorang perempuan datang jumpa dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jumpa dengan ulama tersebut, bertanyakan akan satu soalan. Dia tanya kepada para ulama tersebut, wahai Syekh, aku nak tanya kau satu soalan ni. Ulama kata, tak apa, silakan, kau nak tanya apa? Dia kata, Syekh, aku ni ada satu barang kemas. Barang kemas ni aku ni dah pakai lama, dah berpuluh-puluh tahun aku pakai. Tapi sekarang ni Syekh, tuan dia tiba-tiba datang minta balik barang kemas tu. Apa yang aku nak kena buat? Lalu Syekh tersebut kata, wahai perempuan, dia kata, nama Sayyidina Muhammad, kau kena pulangkanlah balik barang kemas tu. Sebab barang kemas tu bukan milik kau, milik tuan tu. Bahkan kau kena berterima kasih kepada tuan tu sebab bagi pinjam barang kemas tu kat kau. Masya-Allah. Maksudnya perempuan tu pun kata ke Syekh tadi, wahai Syekh, terima kasih atas soalan tadi, atas jawapan tadi Syekh. Tapi aku nak tanya kepada kau, kenapa kau terlalu bersedih, terlalu meratapi di atas satu barang pinjaman Allah kepada kau? Allah. Isteri kan hanya pinjaman. Kan? Bahkan sama juga waktu saya terfikir, alhamdulillah, at least dalam umur 20 tahun lebih Allah bagi aku pinjam seorang ayah. Kan? Ada orang yang lahir-lahir tak ada ayah. Ada orang lahir-lahir mungkin ayah dia sempat dengan ayah dia 10 tahun, 15 tahun. Tapi maksudnya saya waktu tu saya fikir alhamdulillah. Walaupun kita sedih, tetapi bila kita fikir dalam satu side positif, menyebabkan sedih tu ada tapi kita boleh meneutralkan, kita boleh jadi rational. Ada semua maknanya kita bersyukurlah. At least Allah dah bagi pinjam ayah selama, abah selama 20 tahun lebih. Itulah yang bila berlaku sesuatu, Allahumma salli, bahkan siapa tak sedih Abang Irwan? Bila berlaku sesuatu musibah, semua akan sedih. Dan Allah Sayyidina Muhammad, cumanya kalau kita ni berfikir di side positif, kita akan rasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita akan rasa insya-Allah ada jalan je, insya-Allah Allah akan bagi yang terbaik. Kita akan fikir, naklah setakat beli pakai kad mesra Irwan, orang lain tak makan berhari-hari pun ada. Ada orang cerita open makan dengan garam pun ada. So that Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina, betul kita kena usaha dalam masa sama, kita berdoa dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata kita berserah. Itu yang Allah Sayyidina Muhammad, saya tak adalah saya tak terlalu tu, walaupun sebenarnya memang tak ada duit kan, pakai duit dalam bank memang tak ada. Nak beli beras kan, nak beli beras, telur dengan apa, saya rasa 3 barang, beras, telur dengan pakai, sebab ada point dalam kad mesra yang kita isi minyak tu kan. Itu je jalan yang ada kan. Saya kalau nak teringat kan, baru beberapa tahun lepas. Bahkan bila saya sebut sekarang, 2 tahun lepas kot keadaan aku macam tu. Sekarang alhamdulillah Allah boleh bagi kan segala-galanya. Dan boleh jadi kalau Allah nak tarik, bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Allah boleh ambil, Allah boleh bagi dan Allah boleh tarik balik. Tak ada. Allahumma salli ala sayyidina. Masya-Allah. Panjanglah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tak, masya-Allah, itu penjelasan yang baik. Maksudnya macam mana ya, kalau kita faham, kalau apa yang saya boleh dapat belajar daripada apa yang Faris kongsikan tadi itu adalah kita perlu sedar kita ni siapa dan kita punya Tuhan yang bagaimana. Kan? Kita perlu kenal diri kita siapa dan kita perlu kenal Tuhan kita siapa. So macam kesedaran itulah yang boleh bantu kita untuk mendidik nafsu kita. Kalau yang nak meraung tu pun nafsu kita lah. Allah Faris, tak ada duit Faris kita ni.
Allah Faris beli ni dengan Kak Mesra. Faris pergilah minta. Kalau nak mengarung macam tu pun, kalau yang nak komplain tu nafsu amarah kita lah, nafsu diri kita yang tak baik kan. Tapi dalam proses tu kita nampak sebenarnya Allah nak didik nafsu kita. Allah nak bantu kita mendidik nafsu kita. Dan dalam masa 2 tahun, Masya Allah, kalau kepada siapa yang belum kenal lagi dengan Ustaz Faris Zulkarnain, Masya Allah, beliau sekarang dengan apa orang kata sukses buku beliau yang telah memenangi apa Faris? Buku terbaik, buku anugerah buku terbaik. Anugerah buku negara. Anugerah buku negara. Masya Allah, antara kategori agama luar biasa Kembara Mahsyar. Dan bukan itu saja sekarang, Ustaz Faris bukan saja seorang penulis sekarang, beliau adalah seorang usahawan yang makin mendiversifikasikan. Macam meluaskan empire beliau. Ada kedai kopi lah, ada kafe nanti. Dan beliau sedang mengusahakan untuk menyajikan atau menyediakan kurma-kurma yang hebat, kurma-kurma yang kualiti tinggi melalui satu jenama yang dinamakan Haramain. Dan beliau ada usahakan banyak lagi lah. Nanti kita nak tanya Faris tentang apa usaha-usaha dia. Berkat, tapi kita yang inilah maksudnya kita kena tahu. Sekarang kita nampak Faris dalam keadaan yang lebih selesa, tapi beliau telah melalui satu fasa. Dan semua orang yang hebat lah Faris kan. Supaya kita nak beritahu kat orang sana, kat luar sana, kalau kita nak jadi orang yang hebat, Allah akan uji. Tapi bila kita ada kefahaman tu dengan perkongsian macam ni, macam daripada Ustaz Faris tu, kita boleh lalu benda tu dengan harapan yang baik, yang kita boleh simpan harapan baik dengan Allah SWT kan. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah kepada semua yang masih setia dengan kita orang dari page Ungu Network, page Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri dan page Ultimate. Yes, Anwar Jamingan. Masya Allah, luar biasa kan cerita Ustaz Faris. Ini semua kita boleh ambil manfaat insya-Allah. Azhar WS, alhamdulillah, betul, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam ini bersama-sama dengan seorang individu yang hebat dalam satu majlis, sesi live Duduk Podcast 1-to-1. Okay, so insya-Allah lepas ni kita nak tanya usaha-usaha Ustaz Faris, usaha-usaha beliau yang lain. Sebelum tu kita tengok video dulu dan kita kembali selepas itu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Faris Zulkarnain dalam Experience Kembara Mahsyar. Anda akan dibawa untuk mengembara daripada satu alam ke satu alam yang lain. Bermula daripada alam roh yang mana kita diciptakan sehinggalah ke dunia sirat, destinasi yang menjadi penentuan. Kalaulah kita berjaya, maka kita akan sampai ke surga. Dan kalau gagal, kita akan terjatuh ke dalam neraka. Dan yang menarik Experience Kembara Mahsyar pada kali ini, anda akan dibawa mengembara dengan bantuan audio visual yang menarik agar semua peserta dapat memahami dan dapat merasai penggambaran dengan lebih baik. InsyaAllah jumpa di Kembara Mahsyar nanti. Kembara Mahsyar, Ya Allah. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau para penonton perasan, daripada awal kita punya sesi Duduk Podcast Live hari ini, malam ini, perasan tak? Ustaz Faris, dia akan selangkan perkataan ataupun kalam-kalam dia dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana itu mungkin satu perkara, satu amalan yang kita boleh contohi insya-Allah. Okey. Ya Allah, aku ingin pulang. Yang itu kalau siapa-siapa je cakap, daripada saya tahu yang itu frasa yang Faris guna. Sekarang ini bila saya nampak kalimat itu di mana-mana atau siapa-siapa yang sebut tentang kalimat itu, orang pertama yang akan timbul dalam minda saya adalah Ustaz Faris Zulkarnain. Ya Allah, aku ingin pulang, Masya Allah. So kalau Faris nak pulang ke mana tu Faris? Kalau saya boleh tanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita nak asal daripada tanah kan. Akhir nanti kita akan kembali kepada tanah juga.
sebelum dibangkitkan kembali di mahsyar nanti kan. Dan semua orang tahu bahawa dunia ini adalah satu persinggahan yang sementara. Bahkan akhirat nanti adalah satu destinasi terakhir kita yang akan menjadi tempat kekal kita buat selama-lamanya. Jadi frasa aku ingin pulang tu, Allahumma salli. Bahkan kenapa kembara mahsyar itu saya ada satu syarikat, kalau abang yang Abang sebutkan tadi, Reconnect Life kan. Saya nama Reconnect Life pun ada benda yang berkaitan dengan mahsyar. Aku ingin pulang sebab Allahumma salli. Setiap orang dalam diri kita dia akan ada fasa-fasa yang kita semakin jauh ataupun kita akan rasa fasa yang kita sendiri tak suka. Okay, jadi sebab tu setiap manusia, setiap orang dia perlu ada dia punya time sendiri ataupun dia perlu reconnect back dia punya life. Reconnect life kan. Maksudnya kena reconnect balik dengan Tuhan dia. Yalah, kadang-kadang kita ni terlalu alpa, terlalu jauh, terlalu pergi jauh sangat kan. Dan kita kena sedar bahawa aku dah sedar, aku ni dah jauh sangat, aku dah teruk sangat ni, aku kena kembali, aku kena reconnect balik kehidupan aku, diri aku. Sebab tu Allah SWT dari Islam pun dianjurkan kita ada masa kita bersendirian untuk kita reconnect balik diri kita kan. Solat salah satu cara untuk kita reconnect balik diri kita kan. Sebab itu adalah masa yang khusus kita dengan Allah. Bahkan para ulama sufi pun mengajarkan bahawa setiap manusia, setiap daripada kita kena ada masa-masa memang kita duduk mengingati mati ataupun bersendiri untuk kita ingat kembali apa yang kita telah lakukan dan fikir tentang kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So itulah bagaimana frasa aku ingin pulang. Dan aku ingin pulang, sebenarnya kembara mahsyar itu adalah salah satu kenapa terhasilnya kembara mahsyar itu adalah untuk saya preparekan diri saya untuk pulang menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang kita manusia ada ruang. Kadang-kadang kita okey, kadang-kadang kita tak okey. Bahkan saya pernah sebut kepada beberapa orang bahasa Sayyidina Muhammad, sahabat saya, Raja, Ustaz kan kata saya sebut tu teranglah, walaupun alhamdulillah sekarang ni saya agak selesa berbanding dahulu kan. Bahkan saya kata kalaulah keselesaan ini menyebabkan saya semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kata tak apa. Kalau kehilangan apa yang saya ada pun saya tak kisah yang saya katakan. Kembali kepada dulu pun tak ada masalah. Mungkin Sayyidina Muhammad. Tapi yang penting kita ada kehidupan yang tenang. Kita ada kehidupan Sayyidina Muhammad. Hati kita tenteram kan. Dan kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu jiwa yang yang tenang kan, lagi diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu gitulah cara aku ingin pulang kan. Daripada apa Faris cakap tadi, bukan saja aku ingin pulang ya Allah, tapi aku cuba sedaya upaya untuk bersiap. Pasal aku tahu lagi kau sayang seorang hamba, lagi kau akan uji. Aku punya keselesaan yang aku ada ni mungkin tak baik untuk aku dalam pengetahuan kau ya Allah, dan kau akan ambil hanya kerana kau sayangkan aku. Kan? Dan aku siap untuk semua tu. Masya Allah. Dalam sungguh perasa ayat aku ingin pulang tu. Masya Allah. Dan kalau saya boleh katalah, punyalah dalam terhasil sebuah buku lah. Macam tadi kan. Nasihat awal-awal tadi Faris kata pasal nak redakan ataupun nak sampaikan kepada seorang sahabat tentang salah faham sampai menulis buku. Macam itulah kefahaman yang saya dapat lihat Pak Faris faham tentang satu perasa yang ini. Ya Allah, aku ingin pulang sampai terhasil sebuah buku kan. Luar biasa, Masya Allah, kembali Masya Allah. Ramadan ni, sebelum Ramadan lah akan ada satu buku, bukan buku lah, dia planning kan. Ramadan planning 40 hari, 40 days kan. 5 hari sebelum Ramadan, 30 hari waktu Ramadan dan 5 hari selepas Ramadan. Dan kenapa saya beria juga untuk buat planning ni adalah sebenarnya untuk diri saya. Sebab saya macam sekarang ni macam dah tak keep track kan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sangat kan. Kita kena cari something yang push factor kita. Dan saya kata aku nak buat planner 40 hari nak kena follow balik. Dan Ramadan is the best time untuk aku change balik kehidupan yang dah kena tune balik lah. Dan nak buat saya Muhammad. Tadi pun saya bincang dengan tim, insyaAllah planner tu kita akan
apa ni, saya akan cetak lebih kurang dalam 30,000 hingga 50,000 dan kita akan bagikan Masya Allah. secara percuma kepada semua orang, cuma dengan syarat bayar kos postage sajalah. Kalau saya tak Masya mahu Allah. postage, Masya Allah. banyaklah pula kan. Bayar kos postage kalau 30,000 kos postage RM10 dah 300,000 kan. Betul. Tapi saya nak minta siapa-siapa yang menonton sekarang ni, mari kita berdoa kepada Allah yang Maha Kaya. Kalaulah Ramadan planner tu insya-Allah yang Faris dan tim beliau nak hasilkan boleh menjadi manfaat kepada ramai, jom kita doa supaya Allah bagi kelebihan kepada Faris insya-Allah dan tim dia, supaya postage pun kita tak bayar-bayar. Macam kita doakan supaya, pasal Allah Maha Kaya. Dan kalau benda tu Ramadan planner tu akan menjadi sebab kepada hidayah kepada ramai orang, saya rasa kalau siapa-siapa yang faham akan anugerah itu, sangguplah Faris. Maksudnya kalau ada mana-mana teman-teman kita yang menonton ni ada syarikat ke, ada kelebihan ke, boleh je Faris, bagi saya tanggung kos postage tu Faris. Bagi saya saya nak bagikan print lagi 60,000. Saya nak bagi kepada lebih ramai lagi kan. Allah Maha Kaya, mudah untuk Allah menyentuh, bukakan hati siapa-siapa yang menonton malam ni, ataupun kepada siapa yang menonton dan sampaikan kisah ni kepada orang lain kan. Allah works in mysterious ways yang kita pun tak tahu. Tapi yang kita perlu ingat adalah kita ada intention and effort. Dan Ustaz Faris, Masya Allah, beliau telah menunjukkan betapa kuatnya kuasa good intention, niat yang baik. Daripada sekolah beliau menulis, lepas tu pergi daripada satu peringkat ke satu peringkat, dari blog dia tulis satu buku, kedua buku. Oh, kalau Faris boleh mention Faris, lepas buku Nota Buat Sahabat tu, buku apa Faris? Kelima buku sebelum, ataupun keempat buku sebelum Kembara Masya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertamanya buku Kembara Masyar, yang keduanya buku Kun Anta. Yang Kun Anta tu 33 cerita yang saya tulis bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Sayyid Abdul Qadir Jufri dan Heliza Helmi. Yang ketiga buku Wake Up, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat buku Kematian yang Diredai. Itu berkenaan dengan, saya tulis dengan Ustaz Yaakob Yusra, berkenaan dengan abang beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kelima buku Ayat-ayat Cinta dari Tuhan, rentetan ataupun sambungan kepada buku Kun Anta, turut ditulis oleh saya, Heliza dan Al-Fadhil Ustaz Said dan Heliza Helmi. Dan buku yang keenam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, buku Kembara Masya tu lah. Masya Allah, luar biasa. Dan semua ataupun kebanyakan daripada buku yang Faris sebut tadi masih ada, boleh didapatkan di pasaran kan, ataupun boleh pergi website Nur Al Hikmah untuk dapatkan buku-buku tersebut kan. Betul. Masya Allah. Fuad Johari, antara perkara yang Faris pernah pesan dalam memilih sesuatu, menolak satu keburukan adalah lebih utama berbanding menerima 1000 kebaikan. Fiqh Aulawiyat. Oh, terima kasih Fuad Johari. Faris, bila Faris sebut ni? Bila Faris sebut tu? Sayyidina Muhammad waktu kat belajar kot. Waktu belajar. Can you explain? Boleh terangkan tak? Sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa dia sebut tadi? Menolak 1000 fi'al awliyat kan? Maksud fi'al awliyat ni kita, Allah Sayyidina Muhammad, kita memilih di antara mana perkara yang lebih utama. Di antara kita banyak perkara-perkara yang menjadi pilihan, jadi kita kena pilih mana perkara yang lebih utama. Dan ada kalanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, lebih menolak keburukan itu lebih utama daripada menerima banyak kebaikan. Dan Allah Sayyidina Muhammad, boleh jadi Allah Sayyidina Muhammad, keburukan yang kalau kita ambil benda tu, dia menatijahkan keburukan kepada kita dan orang lain. Maka lebih aula ataupun lebih utama untuk kita tolak daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya kadang-kadang ada perkara tu kan, satu perkara tu dia akan menatijahkan keburukan yang lebih besar daripada, dia ada kebaikan, dia ada keburukan kan. Satu perkara tu dia ada kebaikan, dia ada keburukan, tapi keburukan yang akan timbul daripada perkara tersebut lebih tinggi daripada kebaikan yang akan dapat. Maka lebih baik kita tolak. Walaupun dia ada walaupun ada kebaikan. Tapi kalau kita terima,
keburukan dia lagi besar, maka kita tinggalkan ataupun kita tolak lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah Faris. Okay, untuk maybe sedikit dalam waktu-waktu terakhir ni dalam Duduk Podcast, boleh tak Faris kongsikan sekarang contoh daripada titik mana yang Faris dapat lihat perubahan dari segi nombor-nombor jualan, apa yang di titik mana yang segalanya berubah buat Faris yang membolehkan Faris sekarang meluaskan lagi usaha-usaha Faris. Bukan saja Faris tulis buku sekarang, tapi Faris mengusahakan kafe, mengusahakan nak sajikan kurma, lepas tu kalau tak salah ada Oden pun ada, and then Jom Donate. Faris ada usahakan satu platform crowdfunding. Boleh tak Faris ceritakan first titik the moment when it changed for you? Maksudnya daripada tak ada jualan ke jualan meningkat, ataupun benda tu adalah proses yang perlahan yang Faris tengok hari ni jual 5, esok jual 10, lusa 15. Sila Faris boleh cerita, boleh kongsikan tak? Ada sebenarnya. Saya ni memang orang minat berniaga daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi tolong mak berniaga. Dan Allah Muhammad di UiTM pun saya pun pernah berniaga, buka macam burger tu Mak Salai kan, oblong. Buka dengan kawan saya, sahabat saya ada sini saya. Allah Sayyidina Muhammad. Bahkan macam saya sebutkan tadi, syarikat pertama saya yang saya buat secara proper adalah Nur Al-Hikmah. Sebelum tu ada Fawaid Media tapi seorang-seorang dan sekadar macam tu sajalah. Tapi yang the proper one Nur Al-Hikmah pada tahun 2016. Dan kita kena ingat bahawa Allah Sayyidina Muhammad dalam apa yang kita buat, kita usahakan Allah Sayyidina Muhammad. Jangan pernah kita berhenti berharap, dan kita tak boleh nak expect something tu boleh datang dalam masa yang sekejap. Contoh macam saya, actually walaupun kita dah bisnes lama daripada 2016, tapi Alhamdulillah saya rasa lebih selesa pada yalah lately ni lah, dalam setahun dua ni. Bahkan dah bisnes lama. Kita kena ingat bahawa Allah SWT itu adalah satu proses pembelajaran dan pengalaman, dan kita kena ingat bahawa Allah SWT akan bagi pada waktu yang terbaik yang dirasakan baik untuk kita. Kan? Tak semestinya macam Allah Sayyidina Muhammad SAW. Kadang-kadang kan kadang kita terfikir, ya Allah, aku dah berdoa, kenapa tak dimakbulkan? Aku dah doa banyak. Bukan Allah tak nak makbulkan, tapi doa tu bagus. Kan? Cumanya not the right time. Contohnya Allah Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak kita, kalau kita Abang Erwan ada anak umur 15 tahun kan. 15 tahun. Saya anak lelaki 15 tahun. Bos mama minta abah nak motor nak pergi nak bawa motor pergi sekolah ni senang, nanti abah tak payah hantar semua kan. Beli yang bagus betul tak? Cumanya lah baru 15 tahun, lesen pun tak boleh ambil lagi. Bukan tak nak beli. Waktu tu katalah Abang Irwan pun ada kemampuan, bukan nak beli motor LC, nak beli apa ini contohlah, nak beli motor mahal pun mampu. Maksudnya tapi not the right time untuk Abang Irwan bagi. Maka Allah Sayyidina Muhammad wa Sayyidina, itulah apa ni, bisnes pun sama kan. Dan Allah Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad, antara titik tolaknya adalah Allah Sayyidina Muhammad PKP. Dulu saya banyak buat jualan offline. Lepas tu dibatalkan PKP, jualan offline memang tak boleh nak buat. Maka terpaksa explore jualan secara online, dan bermula tu lah saya belajar. Dan Alhamdulillah dapat jualan yang bagus. Kemudian itu nak tanya tu Faris. Terpaksa explore, dan dalam keterpaksaan explore tu, kalau betul lah Faris belajar buat website, Faris belajar tentang FB Ads, Faris belajar tentang digital marketing disebabkan keterpaksaan tu, dan subhanallah dan Faris dapat menguasai lah kalau saya boleh katakan ketiga-tiga tu. Dan siapa yang follow Faris, yang siapa follow Faris kat Instagram, cuba follow Instagram story dia. Kalau dia nak mula kerja mesti dia akan share. Dan daripada Instagram story dia saya banyak terinspirasi. So macam mana Faris boleh
boleh nak buat tu Faris. Yelah okey lah, terpaksa, faham. Tapi macam mana Faris? How did you do it? Macam mana Faris lakukan? Allahumma salli ala Muhammad. Yalah. Mungkin it is right time kot. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau saya fikirkan balik, saya pun tak tahu macam mana boleh jadi macam tu kan. Sebab saya ni bukanlah jenis yang macam tak adalah terlalu beria sangat. Walaupun beria jugalah, tapi tak adalah sampai. Sebab mungkin waktu tu yalah, bisnes agak slow dan yalah belajar lah, tempat saya belajar kan. Sebab saya ni taklah terlalu, in fact kalau Sayyidina Muhammad, siapa yang tahu ya, kalau bukan baru yang tahu pun Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, saya ni banyak macam kita apalah, just follow the arus kan, the flow. Contohnya macam Muhammad. In fact saya punya first umrah pun saya pergi Muhammad tiba-tiba dengan tak ada duit pun at that time. Tidak lagi pergi saya punya first umrah pergi umrah dengan duit ada 1,000 lebih waktu tu. 1,000 lebih. Bagaimana saya pergi haji tahun lepas, 2 tahun lepas 2019. Pergi haji private, haji furada kan, dengan duit RM1. Saya ingat lagi waktu tu dapat visa haji, tengok duit dalam bank ada 1,000 lebih. Nak pergi haji dia 1,000 lebih duit dalam bank. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey. And then mungkin lah waktu tu kita berbalik pada cerita PKP dan menyebabkan saya Sayyidina Muhammad belajar juga sedikit apps dan bagi saya asbab yang Allah Subhanahu Wa Taala asbab untuk mungkin satu titik tolak untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya untuk jadi lebih baik. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk satu batu loncatan yang lebih kuat lah. Dan lepas pada tu lah Allah salli ala sayyidina Muhammad buatlah sikit-sikit dan adalah saya buka kafe, buat oden, beli jom donate. Allahumma salli ala sayyidina buat kurma haramain dan alhamdulillah dikelilingi oleh kawan-kawan yang sangat membantu, sahabat-sahabat yang sangat membantu, dan bahkan Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, itulah penting untuk kita ada circle yang sangat membantu lah. Masya Allah, luar biasa. Okey Faris, ini rasanya tak cukup kita nak berbual dengan, nak duduk buat bincang dengan Faham dengan Faris ni dalam satu sesi. Tapi kita kena tangguhkan. Tapi sebelum kita tangguhkan ni, boleh tak kita ucap terima kasih kepada semua yang sedang setia bersama-sama dengan saya Ruan Muhyiddin dan juga tetamu istimewa Duduk Podcast live 1 to 1 malam ini, episod yang ke-10 ataupun ke-11 kalau tak salah, sama-sama dengan Ustaz Faris Zulkarnain. Antara lain beliau adalah seorang penulis yang luar biasa dan buku yang beliau yang sangat hangat di pasaran sekarang adalah Kembara Mahsyar. Boleh ambil tahu, boleh dapatkan maklumat yang lebih tentang buku Kembara Mahsyar di nurlhikmah.com ataupun kembaramasyar.com. Buku tu ada website dia sendiri kan Ustaz? Ada, mahsyar.com. Mahsyar.com. InsyaAllah semua tu boleh anda dapatkan maklumat lebih di nurlhikmah.com ataupun mahsyar.com insyaAllah. Okey Faris, maybe kata-kata nasihat, sedikit nasihat daripada antum kepada semua penulis di luar sana termasuk saya. Macam mana kita nak harungi, macam mana kita nak tetap dalam perjuangan kita ni, macam mana kita nak apa yang kita perlu, apa sikap yang kita perlu hadirkan dalam hidup kita supaya kita boleh maju ke depan. Tak mau ke belakang. Kan setengah orang tu dia rasa dia buat semua benda tu dah maju, tapi rupanya dia tak maju-maju. Malahan dia ke belakang. Naudzubillah kan, kita tak mau benda tu berlaku. Sebab seperti kata Faris, kita semua nak pulang kepada Allah, kita semua nak pulang, nak bertemu dengan Rasulullah, dan bila Rasulullah tanya kita boleh jawab dengan jawapan yang boleh menggembirakan Rasulullah SAW insya-Allah kan. Mohon nasihat antum Faris untuk kami semua insya-Allah. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya rasa ada satu nasihat je kot kalau saya boleh bagi pun. Ini nasihat yang saya dapat daripada dulu lagi lah. Dulu saya tak realise. Tapi bila dah lama barulah saya realise.
Bahkan mungkin abang ataupun sahabat-sahabat lain mungkin satu masa akan realize. Sebab biasa kita minta nasihat kan, kita minta pandangan. Kita ni bila kita ada something, kita nak minta doa kan, kita nak minta nasihat, kita lagi seronok kalau orang tu doakan lagi panjang, lagi seronok kita kan. Lagi nasihat tu lagi pelbagai, lagi kita seronok. Saya pun boleh bagi kat abang, InsyaAllah abang buat ni baik-baik, abang jaga solat, abang ingat tu macam-macam, abang akan seronok lah dapat. Buat saya. Cuma pada malam ni saya nak bagi satu nasihat yang berbeza. Bahkan nasihat ni nasihat yang saya dapat daripada guru saya, buat saya satu ni dia sebut ikhlaskan hati, InsyaAllah dia akan bantu. Ikhlaskan hati dia, InsyaAllah Allah akan bantu. Dulu bang, Masya-Allah, luar biasa. sedikit kan. Waktu saya belajar dulu, setiap kali nak exam, saya akan telefon, saya akan teks para guru-guru saya. Bahasa Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pelbagai guru dia akan bagi nasihat berbanyak. Belajar elok-elok, insya-Allah apa ni tu semua pelbagai lah, kita seronok. Bila kita baca seronok, kita dapat mesej yang pelbagai daripada doa-doa yang pelbagai daripada guru-guru kan. Cuma ada seorang ustaz ni, bahasa Sayyidina Muhammad, dia nasihat ikhlaskan hati, insya-Allah Allah akan bantu. Kan? Tapi okay, sem yang pertama, sem yang kedua, minta lagi doa, ustaz yang sama, ikhlaskan hati, insya-Allah Allah, ikhlaskan hati, insya-Allah dia akan bantu. Betul. Pendek je kita nak nasihat yang panjang-panjang. Yes, betul. Kan? Yes. Apa? Sem ketiga, ustaz-ustaz lain pun bagi yang sama, dan Allah Sayyidina Muhammad, ustaz tu bagi dia sama, ikhlaskan hati, insya-Allah dia akan bantu. Saya pun kata, ustaz ni copy paste ke ustaz sem punya ayat? Sampaikan macam tu. Saya pernah terfikir sampai macam tu, ustaz ni bagi copy. Kita nak ayat panjang-panjang. Dan Allah SWT, bila dah beberapa tahun, bila kita dah melalui pengalaman-pengalaman semua apa-apa, dan kita realize, betul, kenapa para ulama' sangat menitik beratkan tentang ikhlas, jaga hati, ikhlaskan hati. Sebab dia adalah kunci kepada segala-galanya kan. Bahasa Sayyidina Muhammad, disebabkan ikhlaslah, apa yang kita buat ikhlas pada ketika dahululah akan menatijahkan kesannya bukan kalau tak pada ketika itu, mungkin pada masa-masa yang akan datang. So itu kot, ikhlaskan hati, insya-Allah dia akan bantu. Masya-Allah. Allahu a'lam, wallahu a'lam. Jazakumullah khair, luar biasa. Saya boleh kaitkan dengan kisah dari awal kita berbual tadi. Faris di waktu di Mesir, setelah diuji dengan kehilangan iPad, dengan recorder, dengan laptop, dan ditegur oleh seorang Allah pilih satu sosok manusia ni untuk ditegur keikhlasan kita. Mungkin awak tidak ikhlas dalam menulis. Dan nasihat masya-Allah luar biasa sekali pasangan dia di hujungnya. Faris sampaikan lagi bahawasanya satu nasihat daripada seorang guru Faris juga, ikhlaskan hati, nanti dia akan bantu. Dia tentunya adalah Allah, Tuhan kita, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Luar biasa. Faris, terima kasih kerana telah sudi duduk dengan saya pada malam ini. Faris, terima kasih. Jazakumullah khair. Mohon maaf kurang lebih, dan ini bukan, harap-harap ini bukan kali pertama dan terakhir. Harap-harap Faris sudi lagi terus duduk. InsyaAllah. Faris terus sudi lagi duduk bersama-sama dengan saya, mungkin dengan quorum yang penuh, dengan Ultimate, dengan Faris Ustaz Syed Abdul Qadir Jufri. Dan terima kasih bagi dari pihak keluarga Ungu Network dan juga keluarga Dar Media. Mohon doa Faris, insya-Allah supaya kami terus dapat bekerjasama dengan baik, moga hati-hati kami barakallahu fikum, insya-Allah. Jadi kepada anda semua, terima kasih sekali lagi. Thank you everyone. InsyaAllah. Terima kasih, jazakumullah khair. Terima kasih semua kerana telah sudi setia bersama-sama dengan saya, dengan tamu istimewa Ustaz Faris Zulkarnain. Jangan lupa dapatkan dia punya buku Kembara Masyar. Kalau boleh pergi ke nurelmak.com, masyar.com, follow beliau di Instagram, follow beliau ketat-ketat di Instagram. Tengok dia punya Instagram story. Itu saya punya nasihat. Anda akan belajar banyak daripada Instagram story dia. Masya-Allah. Dan anda akan dapat tengok satu taman-taman dari taman-taman yang cantik sangat. Insya-Allah. So thank you everyone. So insya-Allah duduk podcast, kita terus nak usaha untuk duduk bincang dan faham.
Tapi sebelum nak bincang dan faham, kenalah duduk dulu. Baik. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina. Hey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Irwan Muhibbin bersama-sama dengan Ultimate dan Ustaz Syed Kadir dalam rancangan Duduk. Kami nak duduk, bincang dan faham topik yang menarik bersama-sama dengan tetamu yang istimewa. Let's go! Duduk dulu, rujuk dulu kalau dibelenggu buntu, tunggu dulu. Tolong tenang, jangan berang mesyuarat lagi senang dari rentak perang. Jangan bimbang, kita berbincang dengan tutur terbilang cakapan pakar bidang. Biar kata bersilang pendapat melintang tapi tak melampau sampai adabnya tersimpang.